Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر به أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا أما بعد. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan rahmatnya pada malam dapat kita bertemu dalam kuliah maghrib ini. Sama-sama kita dapat mengerjakan salat berjemaah dan i'tikaf. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memenuhi hari-hari kita dengan ibadah dan ketaatan kepadanya. Jadi insya-Allah kita sambung kitab kita iaitu Talbisu Iblis, iaitu masih lagi membicarakan tentang kaum sufi atau kita sebut sebagai ahli tasawuf. Bagaimana iblis memperdaya mereka dalam banyak hal. Yang lalu kita sebut tentang soal harta, bagaimana mereka diperdaya oleh iblis dalam isu yang berkaitan dengan harta, sehingga boleh kita katakan bila sebut ahli tasawufnya dia mesti miskin lah. Dia miskin. Kalau kaya dia bukan ahli tasawuf lah. Gitulah belitan iblis. Tapi kalau memang orang tu dia miskin, nak macam mana kan? Ini kita cerita tanggapan dia ataupun keyakinan dia bahawa kalau bila sebut ahli tasawuf je bila mesti miskin. Begitu. Jadi hari ni kita masuk kepada tajuk kecil, dia masih dalam golongan ahli sufi, iaitu sabar atas kemiskinan dan penyakit. Sabar di atas kemiskinan dan penyakit. Jadi masih lagi kita membicarakan tentang golongan ahli tasawuf. Bagaimana mereka menghadapi situasi penyakit ni. Bagaimana juga mereka menghadapi kemiskinan. Bagaimana dan bagaimana tipu daya iblis terhadap mereka dalam isu ini. Baik, ketahuilah bahawa kemiskinan itu adalah suatu penyakit. Maka barang siapa yang ditimpa kemiskinan lalu dia bersabar, tentu dia akan diberikan pahala atas kesabarannya itu. Itu dia. Jadi ini satu kepastian lah, bahawa miskin itu memang penyakit, dan orang yang bersabar memang dia akan ditawarkan syurga lah, kan. Allah Ta'ala sebut apa? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Di hujung ayat itu Allah sebut tentang orang ini mendapat selawat daripada Tuhan mereka dan dikurniakan syurga. Itu dia. Jadi maknanya memang jelas, orang yang Allah Ta'ala uji dengan kemiskinan, dengan penyakit, maka orang ini akan mendapat ganjaran syurga. Sebab itulah kaum fakir miskin akan memasuki syurga sebelum kaum kaya raya selama 500 tahun disebabkan kesabaran atas bala itu. Jadi maknanya kalau dinisbahkan masa antara orang miskin dengan orang kaya, maka orang miskinlah yang akan mendahului masuk syurga. Itu dia. Kalau kita ingat hadis Nabi SAW ketika Nabi Mi'raj, dan Nabi sebut pada sahabat-sahabat, dia kata, aku diperlihatkan syurga dan aku dapati dalamnya ramai. Siapa dalam tu? Orang miskin. Dan aku diperlihatkan neraka dan aku dapat dalamnya ramai ialah wanita, kan. Itu dia. Jadi yang poin kita ialah orang miskin sebenarnya. Orang kaya tak masuk. Ini kita sebut hadis itu isunya ramai, kan. Jadi dalam keterangan di sini sebut bagaimana orang kaya ni oleh kerana banyaknya hisab dia sehingga dia lewat memasuki syurga berbanding dengan orang miskin. Tapi orang miskin yang macam mana? Orang miskin yang bukan hanya dia tidak berusaha, dia ada orang miskin hak malas pun ada, kan. Atau mereka sendiri yang mencari kemiskinan itu. Allah sebut dalam Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Adapun orang yang sengaja mencari kemiskinan, tak mau berusaha, biar aja, tak nak, aku nak miskin, udahlah kata gitu. Kalau begini tak betul.
Tak betul. Yang miskin yang dimaksudkan ini adalah orang yang telah berusaha bekerja keras, tapi memang takdir dia miskin, tuan-tuan. Mungkin faktor ekonomi negara tersebut, ataupun keadaan tidak mengizinkan untuk dia lebih tinggi lagi kedudukan dia. Itu dia. Kan? Ada. Kita tengok kalau negara-negara Afrika misalnya. Orang Afrika tu kita tengok kalau dia baca Quran, masya-Allah sedap dia kita, suara sedap. Kan? Main bola pun dia hebat lah. Kan? Kita pun tengok yang ada seorang tu kan, dia kacukan tak? Pemain Malaysia apa nama tu? Si Bawih apa nama, Bawih hujung tu kan. Tu. Kan orang Afrika nak tunjuk banyak kelebihan dia. Tapi oleh kerana negara dalam kancah kemiskinan, konflik antara kaum dan sebagainya, menyebabkan dia tak boleh nak bina kehidupan dia. Kan? Ada seorang pemain bola, dia cerita pemain bola, kau kenal Faiz? Apa ke namanya? Dia pakai handset pecah, apa nama? Mane. Kenal kan, main bola. Dia orang Islam. Yang penting tu pasal dia orang Islam kita nak sebut. Tak adalah cantik handset macam handset Faiz ni. Handset dia ketak Faiz. Tapi pendapatan dia setahun 7 juta. Kan, setahun 7 juta. Kau berapa juta Faiz pendapatan kau? Jadi maknanya dia bangunkan sekolah di tempat dia. Dia bangunkan sekolah, dia bantu orang dia. Jadi kita kata kalau yang miskin macam ini, keadaan yang keliling itu menyebabkan, yang itu yang maksud yang orang miskin ni betul-betul. Adapun kalau di Malaysia ni lah kita nak kata orang miskin mungkin ada, tapi mungkin peratusannya sangat sedikit. Kan, bagi kita ni ada kita kata pembelaan daripada pemerintah. Kemudian bumi kita subur kan, campak je kayu pucuk ubi, batang ubi itu tumbuh ubi. Baru campak, belum tanam lagi. Kan? Tu dia. Macam-macam lah kita kata yang boleh kita bina kehidupan kita sehingga melepasi orang garis kemiskinan. Tak ndak je kan. Baik, jadi disebut sini ialah orang miskin yang sabar. Orang miskin yang sabar. Kalau miskin tapi mengeluh, atau miskin yang melakukan maksiat, maka teruklah kan. Yang masalah sekarang ni, kita tengok tempat-tempat yang kita sebut sebagai setinggan atau kawasan-kawasan yang gelap ni kan, kadang-kadang kehidupan tu, masyarakat situ dah macam-macam masalah kan, sosial dan sebagainya. Jadi akhirnya dah lah masalah banyak, kemudian miskin satu hal kan. Jadi maknanya kalau yang macam itu seolah-olah tak betul lah kemiskinan macam itu kan, kalau mereka berterusan dengan maksiat dan kemungkaran. Baik. Dan harta kekayaan itu sebenarnya nikmat, padahal nikmat itu perlu disyukuri. Manakala orang kaya itu meskipun dia sudah berpenat lelah dan mempertaruhkan dirinya, sama seperti seorang mufti, seorang mujahid dan fakir, samalah seperti orang yang mengasingkan diri di satu sudut. Jadi maknanya berbanding dengan orang kaya tadi disebut kan 500 tahun bezanya kan. Maknanya orang miskin tadi dia sabar di atas kemiskinan dan kesusahan dia, pun dengan sebab itu ganjarannya lebih berbanding dengan orang kaya yang dia memang berusaha sungguh-sungguh, untuk mendapat kekayaan, sehingga dia menjadi seorang yang kaya, walaupun dia menggunakan kekayaannya untuk kebaikan, tetapi dia lagi lewat lagi berbanding dengan orang miskin. Itu dia. Baik, itu fakta dia. Abu Abdurrahman As-Sulami telah menyebut dalam kitabnya Sunan As-Sufiyah satu bab yang membicarakan tentang kemakruhan orang fakir meninggalkan sesuatu. Lalu dia menyebut hadis sahabat dari kumpulan Ahlus Sufah yang mati meninggalkan 2 dinar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata 2 selaran. Itu dia. Maknanya ini satu catatan yang dikemukakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dalam kitab dia, kitab tentang sufi. Dia sebut tentang bagaimana Ahlus Sufah itu sendiri di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia mati dan mereka meninggalkan 2 dinar. 2 dinar ni macam mana nak nisbahnya? 2 dinar banyak jugalah, banyak juga. Tu dia. Kurang lebih mungkin tak sampai 1000 lah 2 dinar tu dengan duit kita sekarang kan. Tu dia. Jadi apa yang disebut oleh Nabi,
Nabi SAW menyebut, dia kata ada dua selaran. Orang ni kena selar ataupun apa selar ni? Tak elok lah. Tak elok. Tu dia. Baik. Berkata penulis ni itu Ibnu Qayyim Al-Baghdadi, dia kata ini adalah satu hujah bagi orang yang tiada memahami keadaan. Orang fakir ini suka melumbai kaum fakir yang lain untuk mengambil sedekah, kemudian dia pun menyimpannya. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan dua selaran. Jika memang makruh sikap membelakangi harta itu sendiri, nescaya Rasulullah SAW tidak akan mengatakan kepada Sa'ad, seandainya engkau membiarkan kaum pewarismu menjadi kaya adalah lebih baik daripada engkau membiarkan mereka miskin menadah tangan kepada manusia ke sana sini. Begitu pula sahabat, tentu tidak seorang pun yang akan meninggalkan sesuatu untuk para pewarisnya. Jadi berdasarkan kisah tadi yang dicatat oleh Abdul Rahman As-Sulami tadi tentang ahlu sufah di zaman Nabi yang mati, kemudian dia ada 2 dinar, dia mati tapi ada 2 dinar. 2 dinar nisbahnya lah, kalau duit kita kurang lebih tak sampai 1000 lah, tapi kira banyak lah. Dan Nabi sebut dia ni kena 2 selaran, dua cercaan lah, kita kata 2 cercaan. Tu dia. Jadi daripada perkataan ini yang disebut oleh Abdul Rahman ni, kitab dia Sunan As-Sufah, dia menjadi hujah kepada orang-orang yang tak tahu, orang yang konon-kononnya nak belajar tasawuf ni lah. Dia kata tengok kenapa kita perlu kaya, sedangkan tengok Nabi pun mencela sahabat yang mati meninggalkan 2 dinar saja, sedangkan kita kalau mati banyak, bukan 2 dinar lagi kan, banyak aset sana sini kan, dalam negeri luar negeri. Tu dia. Jadi maknanya apa hujahnya? Kata penulis, dia kata sebenarnya orang yang menyebut sebegini, orang ni tidak faham situasi ataupun khusus yang berlaku kepada sahabat tadi. Yang Nabi cela sampai dua bentuk selaran tadi ialah kenapa? Kerana orang ni satu, dia meminta-minta. Ialah memang dia miskin, Al-Sufah kita tahu dia miskin. Yang kedua ialah kerana dia mendapat harta kemudian dia simpan. Yang itu yang tak boleh tu. Dia dah ada simpan, tapi dia masih meneruskan meminta-minta tadi. Yang itu yang Nabi marah. Nabi tak suka. Jadi maknanya di sini bukanlah Nabi SAW melarang seseorang itu menjadi kaya, bukan. Tapi perangai tadi, perangai meminta-minta tu, kemudian bila dia dapat dia simpan. Kan ada orang menjadikan kutik derma ni sebagai kerjaya dia. Tu dia. Kan ada di India tu sampai dia kahwin 4. Pendapatan dia sebulan boy banyak duit. Kutik derma je. Kan ada sempat tu sampai dia pura-pura jadi macam orang cacat, diikat kaki dia macam-macam kan. Yang jenis itu tu yang tak boleh tu, menipu. Kan, meminta-minta. Tu dia. Jadi itulah yang Nabi cela. Adapun dalam keadaan biasa seperti yang berlaku di zaman Nabi, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang kita dah sebut sebelum ini kisah dia. Dia sakit di Makkah, dan dia pesan pada Nabi SAW dia nak wakafkan semua harta dia. Maka Nabi tahan sehingga akhirnya tinggal 1/3. Bila kata wahai Rasulullah, kalau 1/3 boleh tak? Maknanya dia nak wakafkan atau nak wasiatkan harta ini untuk orang Islam. Lalu kata Nabi SAW 1/3 boleh, dan 1/3 itu pun sudah banyak. Barulah Nabi sebut ni, engkau wahai Sa'ad, kamu meninggalkan ahli keluarga kamu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Jadi maksudnya Nabi tak larang mengumpul harta, tak larang menjadi kaya. Kalau larang, Nabi kata kalau boleh mati pun jangan tinggal 1 sen pun. Sudah. Nampak tu? Ya, begitu juga yang berlaku di kalangan para sahabat yang lain. Ada di antara mereka yang mati dan mereka meninggalkan harta kekayaan untuk ahli keluarga mereka. Jadi balik pada isu ni, maknanya di sini kita tengok sudah ada satu salah faham tentang kekayaan tadi. Walaupun menjadi miskin itu satu kelebihan, kerana dia mudah masuk syurga dengan sebab dia kurang hisapnya, tetapi bukanlah bermakna Islam menyuruh kita menjadi orang miskin. Kalau semuanya orang miskin, maka siapa lagi nak bantu agama ini, kan? Tidakkah orang kaya perlu, kan? Itu dia. Telah berkata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menganjurkan orang ramai supaya bersedekah,
lalu aku datang membawa setengah hartaku. Maka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau tinggalkan untuk kaum keluargamu? Aku menjawab, setengah daripada hartaku itu. Mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada berkata apa-apa. Ini kisah yang masyhur kan, kisah dalam perang Tabuk kan. Nabi tanya Abu Bakar, Nabi tanya Umar, kemudian Nabi tanya Abu Bakar. Tu dia. Jadi maknanya bila tiba giliran Umar, kata Umar, aku tinggalkan separuh dia aku sedekahkan. Aku wakafkan untuk ini, untuk peperangan ini. Yang lain separuh tu ada. Jadi Nabi diamkan. Nabi tak kata, oh tak boleh, kau kena keluarkan semua. Jadi hujah itu menjadi hujah bahawa tidak salah seseorang itu mengumpulkan harta kekayaan. Berkata Ibn Jarir At-Tabari, berita ini jelas menjadi bukti tidak benarnya apa yang dikatakan oleh para sufi yang bodoh itu, bahawa tidak boleh seseorang itu menyimpan sesuatu untuk hari besoknya. Dan siapa yang berbuat begitu, dia telah menyimpan buruk sangka terhadap Tuhannya dan tidak bertawakal kepada Tuhannya dengan sebaik-baik tawakal. Jadi maknanya kalau macam itu seolah-olah dia buruk sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak betul cara dia bertawakal kan. Ni kena betul cara tawakal. Maksudnya bukan hanya semata-mata serah begitu, biar ini Allah Taala jaga, ini rezeki Allah Taala bagi. Tak boleh gitu. Kena ada ikhtiarnya, kena adalah dia punya jalan dia, baru betul kan. Yang main serah Allah Taala, memang rezeki daripada Allah, betul. Lagi apa ayat dia? Air, ikan dalam air pun ada yang beri makan. Ulat dalam batu pun makan, hidup. Tu ayat dia kan. Betul, tetapi kena usaha kan. Bila tak ada usaha tu dah salah dah. Kan? Salah. Tak apa, ada usaha ni, Allah Taala tentukan rezeki. Jangan risau. Kan? Bila dah usaha barulah kita bertawakal kan, bukan tawakal dengan cara yang salah lah. Itu dia kata, dan tidak bertawakal kepada Tuhan dengan sebaik-baik tawakal. Itu dia. Baik. Kemudian sambung Ibn Jarir lagi. Demikian pula dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya memelihara kambing kerana padanya ada keberkahan. Ini juga sebagai satu alasan terhadap tidak sahnya kata-kata para sufi bahawa tidak sah tawakal seorang hamba kepada Tuhannya kecuali dengan dia berpagi dan tiada apa pun lagi di tangannya, sama ada dia itu berupa barang atau benda, dan seterusnya. Bila dia berpetang, begitu pula keadaannya. Jadi maknanya kalau berdasarkan apa yang Nabi sebut tentang kambing, Nabi suruh bela kambing kan. Yalah, tuan-tuan jangan bela kat taman ni pula kan. Ni sesuai dengan zaman itu, sesuai kalau tempat tuan-tuan sesuai, belalah kan. Kata Nabi, peliharalah kambing kerana kambing ni ada keberkatan dia. Tu dia, ada keberkatan dia. Jadi maknanya Nabi suruh kita usahakan sesuatu. Kita kata aset lah, asetnya berupa ternakan, binatang ternakan. Tu dia. Dan kambing ni kita tahu dia beranak kan, dia beranak cepat je dia beranak. Tu dia. Kalau kita kata dalam keadaan biasa lah, dia cepat membiak kan, cepat dia membiak. Tu dia. Jadi berdasarkan hadis itu, sebagai Ibn Jarir kata, ini satu bukti bahawa Rasulullah SAW suruh kita menyimpan harta, simpan harta, bukan suruh maknanya Nabi melarang sahabat-sahabat supaya jangan usahakan sesuatu. Tak, Nabi suruh. Jadi tak salah seorang itu dia merancang sesuatu untuk selepas kematian dia ataupun semasa dia hidup, tak salah. Itu dia. Ajaib, tidakkah mereka perhatikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyimpan makanan setahun untuk anak isterinya. Itu dia. Jadi makna Nabi SAW pun ada menyimpan. Inilah dia makanan tadi. Makanan tu dalam bentuk binatang ternakan. Itu dia. Jadi tanggapan ahli sufi bahawa tidak boleh mengumpulkan harta, menyimpan harta, biarlah kita istilahnya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, itu adalah tanggapan yang salah. Atau langsung tidak berusaha dan kita kata ini kerja Allah Ta'ala nak bagi, Allah bagi rezeki adalah, Allah tak bagi tak adalah. Itu tanggapan yang salah. Kena usaha. Dia dalam setengah keadaan atau kebanyakan keadaan kita kena pakai juga logik atau munasabahnya kan. Kalau tak kerja macam mana
Macam mana kita nak makan? Kena pakai macam itu. Tak boleh kita kata tak apa, tak kerja lah, rezeki Allah bagi, adalah tu. Tak boleh. Kena pakai munasabahnya kan. Kan kita juga dah sebut bagaimana Nabi SAW menyebut tentang Nabi Allah Daud AS yang mengumpul kayu api, pikul kayu api, kemudian jual kayu api itu. Dia kerja dengan usaha dia sendiri. Kan? Itu dia. Dan kita tahu Nabi kita Nabi Muhammad SAW sendiri pun bekerja. Kerja kan, dia kerja. Sehinggalah baginda dia lantik menjadi Rasul, barulah Nabi tidak buat kerja-kerja yang biasa. Nabi pernah meniaga, Nabi pernah bela kambing. Kan? Nabi pernah niaga tu, Nabi pernah meniaga sendiri. Dia share dengan kawan dia. Dan Nabi pernah membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid. Itu dia. Kan? Jadi maknanya Nabi berusaha tu. Kan? Kalau ikut kita kata rezeki daripada Allah, tentulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW lagi utama nak dapat rezeki daripada Allah berbanding dengan kita kan. Nabi tak payah kerja lah, Allah bagi rezeki kat dia. Tak. Nabi bekerja. Bukan tidak ada orang yang mengeluarkan dari harta kekayaannya yang halal semua sekali. Kemudian sesudah itu dia lalu menadah tangan mencari kotoran manusia dengan meminta-minta. Sebab ini semua pernah berlaku kerana keperluan manusia itu tidak ada henti-hentinya. Jadi maknanya memang ada orang yang buat macam itu. Tapi sebenarnya tak betul. Bila dia keluarkan harta dia semua, kan, dia belanja habis semua sampai dia tak ada apa-apa, kemudian lepas tu dia pula tanda tangan. Ini tak betul. Dan bila dia meminta-minta daripada orang ni, mungkin orang yang memberi ni belum tentu harta yang diberi itu harta yang bersih. Kita tak tahu. Sedangkan harta yang kita usahakan tu dah tentu dah halal, dah tentu bersih. Yang orang beri kita tak tahu. Kan? Tapi lah kita pun tak tanya juga orang nak bagi kita kan. Kamu ni kau bagi kamu duit nombor ekor ke ni? Dah. Dia bagi, kita ambil je kan. Kalau kita meminta-minta. Jadi maknanya harta tu yang kadang-kadang yang kita tak jelas. Sedangkan harta yang kita ada memang jelas dia halal. Itu dia. Jadi ada orang yang buat macam ini. Tetapi dia kata tak betul. Sebab keperluan hidup manusia ni sampai dia mati. Selagi kita hidup, selagi tu kita perlu. Kan? Kita akan memerlukannya sepanjang masa harta ni. Jadi tidak munasabah kalau kita beri semua. Tak munasabah kita beri semua. Abu Bakar tu bagi, sudah kata kita kan. Hujah dia Abu Bakar Siddiq bagi. Iyalah. Abu Bakar Siddiq kita kata kita tengok dari satu sudut yang itu sahaja, kita tak tahu bagaimana keadaan keluarga dia yang lain. Kan? Dia memang orang kaya. Kan? Bahkan dia juga orang yang memiliki iman yang paling tinggi, sahabat yang paling utama ialah Abu Bakar As-Siddiq. Selepas dia Umar, selepas dia Osman, selepas dia Ali. Ini kita kata sepakat di kalangan ulama. Jadi maknanya orang yang macam ini kita tak boleh nak bandingkan iman dia. Apatah lagi dia sendiri pun dapat tempat yang khas di sisi Nabi. Dalam Quran pun disebut tentang cerita dia dalam gua tu. Ini orang yang cukup istimewa. Sehingga Nabi SAW sebut kalau dibandingkan iman Abu Bakar dengan penduduk Madinah itu, lagi hebat lagi iman Abu Bakar As-Siddiq. Tu dia. Maka kita tak boleh nak jadikan dia sebagai satu bandingan untuk diri kita. Kan? Tak boleh. Tu dia. Kan? Memang tak boleh nak banding. Jauh sangatlah kita nak bandingkan diri kita dengan Abu Bakar, nak buat macam dia. Itu dia. Baik. Jadi dia kata tak munasabah kalau dia belanja semua sedangkan keperluan hidup itu berterusan. Orang yang berakal waras tentu akan menyediakan untuk dirinya di masa hadapan. Dan golongan kaum yang membelanjakan semua hartanya pada permulaan kezuhudannya bolehlah diumpamakan seperti orang yang telah hilang dahaganya ketika dalam perjalanannya menuju ke Mekah. Kemudian dia pun membuangkan air yang disisa di tangannya. Macam itulah banding. Kan? Dia memang perlu, dia minum, kemudian baki air itu dibuang. Sedangkan dia masih ada perjalanan yang jauh lagi. Kan? Jadi maknanya tak betul tindakan itu. Jadi sebab itu kita perlu merancangkan simpanan banyak mana nak belanja. Kena adalah. Kira-kiranya kena ada kan. Cara pengurusan keuangan, pengurusan harta tu kena ada. Itu dia. Baik. Tersebut dalam sebuah hadis dengan sanadnya daripada Jabir bin Abdullah katanya, telah datang Abu Husain As-Sulaimi membawa beberapa ketul emas
yang didapatinya dari perut bumi. Lalu ditunaikan semua hutang-hutangnya, dan selesai bayaran hutang itu, ada lagi dari emas itu sebesar telur burung. Dia lalu membawa emas itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Hai Rasulullah, letakkanlah emas ini sesuai dengan apa yang dianjurkan Allah, ataupun sesuai dengan apa yang engkau pandang baik." Abu Husain mulanya membawa emas itu dari sebelah kanan, namun beliau tidak pedulikannya. Kemudian dari kirinya, begitu juga. Kemudian dibawa lagi dari hadapan Nabi, maka beliau pun menggeleng-geleng kepalanya, malah Abu Husain menggesanya supaya mengambil. Lalu diambil emas itu dari tangan Abu Husain dan dilemparkannya dengan kuat, sekira-kira jika mengenai badannya akan melukakannya. Kemudian Nabi SAW memandang kepadanya seraya bersabda, "Seseorang kamu akan membawa hartanya untuk disedekahkannya." Kemudian dia duduk menadah tangan kepada manusia, "Sesungguhnya bersedekah itu apabila ada kelebihan, dan mulakanlah sedekah itu kepada siapa yang engkau tanggung nafkahnya." Itu dia. Ya. Itu dia. Jadi ini kisah yang berlaku zaman Nabi SAW. Kisah yang berlaku. Itu dia. Dia ada perbincangan tentang hadis ini, nanti tengok. Jadi maknanya kalau berdasarkan hadis ini, maknanya Nabi tak terima pemberian daripada Al-Husain ini, yang dia nak bagi emas. Dia dah selesai bayar hutang dia, bagi emas tu dia bagi pada Nabi supaya Nabi gunakan untuk manfaat agama. Nabi SAW tak terima. Jadi kita tengok kadang-kadang kes-kes begini dia merujuk kepada individu. Dia kes khas. Satu kemungkinan dia kes khas sebab Nabi SAW mengenali orang yang datang bertemu dengan baginda. Dia kenal siapa yang datang, dan apa tindakan Nabi itu kadang-kadang khas untuk dia. Kerana Nabi tahu apa keperluan dia. Pernah ada orang sahabat, dia datang, dia nak berjihad. Dia minta izin atau kebenaran daripada Nabi SAW untuk menyertai jihad. Lalu Nabi tanya dia, "Kamu ada mak atau ayah?" Lalu kata dia, "Ada." "Maka kamu jagalah mereka." Itu dia. Itulah dia jihad kamu. Maknanya khas bagi dia, kerana Nabi SAW mengetahui bahawa lelaki ini dia ada mak dan ayah dia yang perlu dijaga. Mak dan ayah dia lebih perlu pada dia. Nampak tu? Jadi sama kes macam ini juga. Mungkin Nabi SAW tolak pemberian emas tadi kerana Nabi SAW mengetahui orang ini ada masalah lain, dari sudut keluarga dia yang memerlukan makanan dan sebagainya. Sebab itu Nabi tolak. Baik, nanti kita tengok. Tak habis lagi tu. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya. Dalam riwayat Muhammad bin Labib daripada Jabir bin Abdullah, katanya, "Sekali peristiwa kami berada di sisi Rasulullah SAW. Lalu datang seorang lelaki membawa seketul emas sebesar telur burung dan berkata, 'Hai Rasulullah, aku mendapat emas ini daripada perut bumi. Maka ambillah dia sebagai sedekah, sedang aku tidak punya selainnya.' Mendengar itu Rasulullah SAW tiada mengendahkannya. Kemudian orang tadi datang dari sebelah kanannya. Kemudian Rasulullah SAW tetap tidak memperdulikannya. Kemudian dia datang pula dari sebelah kirinya, namun Rasulullah tetap tidak memperdulikannya. Kemudian didatangkannya dari sebelah belakangnya, maka diambilnya emas itu dari tangannya dan dilemparkannya, yang sekira-kira jika mengenainya nescaya akan melukakan badannya." Itu dia. Sama yang matan yang atas tadi kan. Nak tunjuk tu berat tak berat tu, kalau kena badan tu boleh luka. Berat sungguh tu emas tu kan. Kemudian beliau bersabda, "Seseorang kamu akan datang membawa sesuatu yang dimilikinya." Lalu berkata, "Ini adalah sedekah." Kemudian diduduk menadah tangan kepada manusia. "Ingatlah sebaik-baik sedekah itu apabila ada kelebihan." Dan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan kepadanya, "Ambil semula hartamu ini, kita tiada memerlukannya." Itu dia. Jadi maknanya Nabi tolak atau Nabi lemparkan emas tadi, ketulan emas tu, dan Nabi sebut, dia kata sedekah itulah bila lebih. Itu dia. Ini menepati apa yang disebut dalam Al-Quran kan. Itu dia. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil af. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang kami nak nafkahkan, katakanlah yang lebih. Itu dia kan, yang lebih.
Jadi kita pula memang begitulah, kalau sedekah yang lebih baru kita sedekah. Tapi kena ingat tuan-tuan, kita ni kena uruskan kita kata perbelanjaan kita dengan sebaik-baiknya. Ada bahagian kita dah pecah-pecah dah kan. Zaman kita ni zaman yang kita dah, Allah Ta'ala kurniakan kelebihan dari sudut pengurusan. Kita dah tahu banyak, ini nak belanja, ni nak simpan apa. Yang bahagian sedekah tu kena ada dalam kita punya pengagihan pendapatan tu. Ini sedekah banyak ini. Tu dia kena ada. Kalau kira lebih memang tak lebih je lah kan. Ujung bulannya pergi beli belah habis kan. Kita habiskan yang baki. Itu masalah tu. Kan kalau gitu sampai sudah tak lebih. Tu dia. Baik, jadi Nabi SAW menolak pemberian emas daripada Husain tadi. Nabi tolak dan Nabi kata, ambil semula hartamu ini, kita tidak memerlukannya. Maknanya Nabi khusus kepada dia lah, kerana Nabi SAW mengetahui tentang diri dia dan keluarga dia. Dalam satu riwayat lain yang dikeluarkan oleh Abu Daud daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, datang seorang lelaki ke masjid, lalu Rasulullah SAW meminta orang ramai menyedekahkan pakaian, dan ramailah orang yang datang menyumbang pakaian di situ. Kemudian Rasulullah SAW membahagi-bahagi pakaian itu dan disuruh berikan lelaki tadi 2 pakaian daripadanya. Dan seterusnya Nabi SAW bertanya, siapa yang mahu bersedekah lagi? Maka lelaki tadi pun menyerahkan salah satu pakaiannya yang baru diterima sekejap tadi. Maka Rasulullah pun berteriak, ambil kembali bajumu itu. Itu dia kan. Jadi dalam riwayat yang lain ceritanya orang ni Nabi SAW agih pakaian. Tiba kat orang tu, Nabi kata, dah kamu ambil dua kan. Maknanya Nabi tahu tentang diri dia. Nabi tahu tentang diri dia, sampai dia pula special pula dapat 2 kan. Bila Nabi tanya siapa nak sedekah lagi, dia bagi balik 1. Nabi pun mana tak mau terima, so dia ambil balik. Jadi apa sebenarnya nak tunjuk bahawa kepahaman kita bahawa kalau kita kata ahli tasawuf itu langsung tidak ada harta, tidak ada simpan harta, bagi semua harta dia, maka tak betul. Sebab apa yang berlaku di zaman Nabi SAW, Nabi sendiri menolak pemberian daripada orang miskin. Mungkin Al-Husain As-Sulami tadi seorang miskin, mungkin dia miskin, maka Nabi tolak kan. Dia sangat memerlukan pemberian tadi, baik emas yang dia jumpa dalam tanah atau mungkin pakaian yang diberikan tadi. Tu dia, nampak tu. Jadi tidak salah seseorang itu dia mengumpul harta, tidak salah, tapi bukanlah melampaukan. Berkata penulis, aku menukil dari catatan Abul Wafa bin Aqil, katanya, telah berkata Ibnu Syadzan, pada satu hari datang sekumpulan kaum sufi kepada Ash-Shibli, lalu dia pun mengutus utusannya kepada setengah orang kaya, meminta wang untuk dibelanjakan kepada tetamu yang datang dari kaum sufi itu. Maka utusan itu kembali dan membawa jawapan mereka, hai Abu Bakar Ash-Shibli, engkau bukankah seorang yang kenal Tuhan? Mengapa engkau tidak meminta kepadanya sahaja? Lalu berkata pula Ash-Shibli kepada utusan itu, sekarang kembali lagi kepada mereka dan katakan kepadanya bahawa dunia ini adalah benda yang hina, dan meskipun aku memintanya daripada orang yang hina seperti kamu, namun yang sebenarnya aku minta itu daripada Tuhan yang benar. Mendengar kata-kata Ash-Shibli itu, orang-orang itu lalu mengirimkan kepadanya 100 dinar. Itu dia. Baik. Jadi ada pula kisah lain. Ini bukan di zaman Nabi SAW, tetapi zaman salafus soleh, iaitu seorang ahli tasawuf Ash-Shibli. Ash-Shibli, seorang, kita kata seorang yang warak di zamannya, yang masyhur dengan ilmu tasawuf. Bagaimana dia satu ketika dia datangi tetamu yang ramai, sehingga bila tetamu datang maka dia perlu nak menyediakan makan dan minum. Jadi mana nak dapat? Akhirnya dia kirim sahabat-sahabat dia, pengikut-pengikut dia, kirim pergi cari orang kaya. Yang orang kaya ni, kita ingat orang kaya ni orang kaya yang memang dia kenal. Orang kaya itu dia kenal dan dia tahu orang kaya ni orang yang memberi. Lalu bila dia hantar utusan, orang kaya tu balas, bagi tahu dekat Ash-Shibli, minta dengan Allah je. Minta dengan Allah je kan.
Oleh kerana kamu seorang yang warak dan kenal kepada Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala saja. Tu nampak tu kan. Yalah, dia memang tidak ada apa-apa. Lalu kata Asy-Syibli kata, kamu pergi balik kepada orang kaya tu, bagi tahu dia, kata dia kata, aku ni nak jamu tetamu, dia kata gitu. Dan aku nak minta kepada kamu ni pun atas perintah Allah Ta'ala, nak memuliakan tetamu. Tu dia. Adapun harta yang ada tu, dia kata harta ni satu benda yang hina. Tu dia kan. Lalu akhirnya orang kaya ni berikan, bagi sumbangan. Jadi mana di sini nak tunjuk bahawa kita perlu kepada harta, terutamanya untuk menyempurnakan tuntutan iman, seperti melayan tetamu. Melayan tetamu ni dekat dengan iman kan. Itu dia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu atau kama qala. Sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya kan. Itu dia, memuliakan tetamunya. Jadi antara adab mereka ialah memberi makan. Jadi oleh kerana ramai sangat datang, nak bagi makan apa kan. Tentulah dia perlu kepada harta. Maka di sini nak tunjuk pentingnya harta ini. Harta tu penting. Kalau tak ada apa-apa, nak bagi apa? Jadi itulah yang berlaku kan. Itu dia. Itulah yang berlaku. Itu dia kan. Jadi bukanlah satu larangan untuk kita menjadi kaya dan mengumpulkan harta. Bukan larangan. Itu dia. Dan bukanlah betul kalau kita kata bila sebut ahli tasawuf dia mesti seorang yang miskin. Tak. Kita sebut pada minggu lepas tentang siapa dia? Sulaiman apa nama dia? Lupa dah nama tu kan. Apa nama? Jutawan fakir tu kan. Ar-Rajhi, Sulaiman Ar-Rajhi. Tu dia. Nampak tu? Sampai tahap macam itu kan. Sulaiman Ar-Rajhi. Kaya sungguh dia, sampai dia digelar jutawan miskin. Tu dia. Dia tak andak dah dia. Dia tak perlu dah, umur dah 80 lebih, dia tak andak dah harta dah. Tu dia. Jadi mana perlu kepada kekayaan kan, tetapi kekayaan itu kita gunakan, kita manfaatkan balik untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Agama ni tak boleh nak tegak kalau tak ada kaya, tak ada harta kan. Memang kita kata agama tak perlu harta, ya betul, tetapi cuba kita tengok sejarah bagaimana Islam tu bermula. Adanya golongan kita kata dermawan seperti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Abdul Rahman bin Auf. Ini di antara penyumbang besar yang menghidupkan agama Allah di peringkat awal. Itu dia kan. Baik. Berkata Ibnu Aqil, kiranya orang itu mengirimkan 100 dinar itu kerana hendak mengelakkan diri dari kata-kata yang buruk seperti itu, nescaya Asy-Syibli telah memakan yang buruk dari rezeki itu, dan seterusnya memberinya makan kepada tetamu itu pula. Itu dia. Itu dia. Ini ulasan atau perkataan Ibnu Aqil. Itu dia. Maknanya kalaulah kita kata disebut, kalaulah Imam Asy-Syibli ni dia hendakkan harta tu, tentu dia ambil. Tentu dia ambil. Tetapi dia beri makan kepada tetamunya. Itu dia. Dia beri makan kepada tetamu. Baik, dicatat di sini dia kata Asy-Syibli ni adalah seorang waliullah yang terkenal, dan dia kata dia tidak pernah meminta dengan orang. Memang dia tak nak minta ke orang. Dia bukan seorang peminta. Nampak tu? Yang ini kita kena faham. Tadi kita sebut tentang bagaimana ahli sufi ni yang dari sudut bagaimana sikap mereka terhadap harta. Yang dilarang ialah dia menjadi miskin dan dia meminta-minta. Adapun Asy-Syibli ni dia waliullah. Dia miskin tetapi dia memang tak minta ke orang. Kecuali dalam kes yang ini. Kerana nak meraihkan tetamu. Kan, nak meraihkan tetamu. Itu dia. Baik, tentulah orang ramai yang nak beri kat dia dan dia sentiasa menolak, dia tak hendak. Itu dia. Adapun yang kes yang ini ialah dia suruh pengikutnya mengumpulkan sedikit wang untuk para tetamu. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Itulah dirujuk situ. Ini catatan di sini. Catatan di sini. Tentulah orang kaya ditujukan itu ialah orang kaya tertentu yang dia dah kenal pasti. Itu dia. Baik. Ada setengah mereka, bila ada sedikit barang lalu dibelanjakan kesemuanya dan berkata, aku tidak mahu letakkan
kepercayaanku kecuali hanya kepada Allah semata. Orang ini tentulah kurang faham dari hakikat bahawa dari perkara tawakal itu, sebab dia menyangka bahawa hakikat tawakal itu ialah memutuskan diri dari segala sebab musabab dunia dan dengan mengeluarkan semua harta. Itu dia. Jadi maknanya kalau ada orang yang langsung dia kata dia serah pada Allah semata-mata, dia tak peduli dah, kan? Kalau dia nak musafir tu apa pun tak bawa, kan? Apa pun tak bawa, tak ada persiapan diri. Atau mungkin kita kata dalam hidup dia langsung dia tak nak pergi buat rawatan, tak nak makna berubat dan sebagainya, serah pada Allah, maka ini adalah satu contoh yang salah, kan? Semata-mata serah kepada Allah begitu, maka orang yang macam ini, orang ni dia tidak faham maksud tawakal, kan? Dia tak faham, dia salah faham tentang tawakal, kerana tawakal ini dia ada kait dengan sebab dan musabab. Kadang-kadang sebab itu pun tidak menjamin. Sebab nak menang ada dah, tapi takdir Allah, dia menyalahi takdir Allah, yang akan berlaku ialah apa yang Allah Ta'ala putuskan. Itu serah pada Allah, barulah namanya tawakal. Yang penting kita dah berusaha, kan? Keputusan ialah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Baik. Tapi kalau langsung kita tidak berusaha, kita kata dah habis harta benda, kan? Sampai nak makan pun tak ada. Bila tanya kamu nak makan besok, tak apa, esok tengok rezeki daripada Allah Ta'ala. Kan? Kalau kita seorang peniaga misalnya, kita nak berniaga besok, kan? Besok tengoklah rezeki macam mana. Betul lah tu, sebab kita akan usaha besok, barulah ada sebab, kan? Sebab untuk dapat rezeki itu ada. Tapi kalau jenis tak kerja, kan? Tak kerja, kamu tak kerja, macam mana nak makan, nak sara isteri dan anak-anak kamu? Alah, rezeki daripada Allah Ta'ala. Betul, tapi sebabnya apa? Sebab untuk kamu mendapat rezeki itu tak ada kamu buat, maka itu yang salahnya. Jadi kita kena ada usaha, kan? Atau sebut ikhtiar, kena ada. Itu dia. Telah memberitahuku Al-Qazzaz, katanya. Telah memberitahuku Al-Khatib, katanya. Telah memberitahuku Abu Nu'aim Al-Hafiz, katanya. Telah memberitahuku Ja'far Al-Khuldi di dalam suratnya, katanya. Aku telah mendengar Al-Junaid berkata. Al-Junaid Al-Junaid ni dia anak murid siapa? Dia anak murid kepada As-Sari As-Saqti. Dia anak murid, dia ni dalam kelompok golongan ahli tasawuf, yang hidup di kalangan di zaman salafus soleh lah, mana sebelum 300 Hijriah. Dia kata, Al-Junaid berkata, satu hari aku mengetuk pintu rumah Abu Ya'qub Az-Zayyad, dan bersamaku ada sekumpulan orang. Lalu dia menjawab, apakah kamu sekalian tiada punya kerja-kerja lagi kepada Allah Azza wa Jalla sampai menarik kamu datang kepadaku? Maka aku menjawabnya, dan kalau kedatangan kami ini kepadamu termasuk kerja kami kepada Allah, tentulah kami tidak akan berundur daripadanya. Kemudian aku menanyainya dari hal suatu masalah mengenai tawakal. Dia kemudian mengeluarkan 1 dirham yang masih ada dengannya, kemudian menjawabku. Terlebih dahulu dia memberikan tawakal itu haknya. Kemudian barulah dia berkata, aku berasa malu kepada Allah untuk menjawabmu mengenai tawakal ini, padahal dalam tanganku masih ada sesuatu. Itu dia. Faham tu? Maksudnya nak sebut ialah bagaimana salah faham terhadap tawakal. Maknanya tawakal ni mesti orang yang tawakal dia tak ada apa-apa baru boleh tawakal. Itu yang salah faham, kan? Jadi Al-Junaid ni dia pergi ke rumah seorang ulama pada ketika itu, Abu Ya'qub Az-Zayyad. Dia pergi itu dengan kawan-kawan dia, dan dia nak bertanya tentang tawakal. Nak minta penjelasan tentang tawakal. Sedangkan Abu Ya'qub ini pada ketika itu bila ditanya tentang tawakal, dia kata, aku nak cerita kat kamu ni pasal tawakal, aku malu, kata, sebab dekat aku ni ada duit lagi, ada beberapa dirham. Tu dia. Jadi kalau aku ada duit lagi, aku tak boleh cerita pasal tawakal. Seolah-olah dia beritahu bila sebut tawakal, mesti orang yang nak tawakal ni kosong, tak ada apa-apa, baru boleh dia secara praktikalnya dialah orang yang bertawakal. Kalau dia ada modal, ada satu, ini bukan tawakal. Ni nampak, ini nak cerita tentang salah faham tentang konsep tawakal.
Kan? Tawakal tu ialah setelah kita berusaha, kita cari sebab-sebab untuk menjayakan apa yang kita hendak. Kan? Kemudian sama ada berhasil atau tidak, itu keputusan Allah. Bila kita dah buat, kita tawakal kepada Allah SWT. Tuan-tuan naik kereta minyak tak ada, kan? Dah tengok meter tu memang minyak tak ada ni boleh sampai tak ni, langkap, kan? Tak apalah, kita tawakal je kan. Tu nampak tak betul lah tu. Tak betul lah kan. Tu dia. Maknanya mestilah dari sudut munasabah atau logik, sebab usaha tu dah ada dah, kan? Mestilah betul, minyaknya dah betul, dah tengok tayarnya, tengok breknya semua, barulah kita tawakal. Dan kita pun boleh bawa malam lah kan. Kalau malam kita boleh mandu, tu dia, barulah kita betul tawakal. Ini tawakal, minyak tak ada, mana? Tak betul itu, namanya tak betul, kan? Tak betul, kan? Baik, begitulah yang digambarkan oleh Ja'far Al-Junaid tadi. Diceritakan itulah keadaannya, nak cerita tentang salah faham. Berkata penulis, kalau mereka memahami makna tawakal itu dengan benar, dan bahawasanya itu adalah keyakinan hati dengan Allah Azza wa Jalla dan bukan mengeluarkan gambaran harta, tentulah mereka tidak akan mengatakan seperti itu. Tetapi semua itu berlaku kerana kekurangan faham. Padahal para sahabat dan tabi'in yang utama, mereka semua berniaga dan mengumpulkan harta, dan tiada seorang pun yang mengatakan seperti itu. Jadi maknanya kalau betul-betul faham, tawakal tu bukan macam itu bukan tawakal. Itu cari na'ah namanya. Cari na'ah. Kena usahalah, kena usahakan. Tu dia. Macam sekarang musim penyakit, kita usahalah, kan? Kita usaha. Ni tak pakai mask ni, saya tak pakai lah ni, ada yang pakai ni, marah ustaz tak pakai. Dia orang tanya tu dalam tu, dia kata macam mana ni, masa mengajar pakai ke tak? Lepas tu dia orang kata tak boleh pakai kan. Jadi ada orang yang tak pakai ni, tawakal je, nak kena kan? Tak kena sudah gitu kan. Macam itu tak betul. Mesti ada usaha, ada sebab dia kena buat. Bila kita dah buat usaha tu, kemudian sama ada selamat, kita kata memang itu yang Allah Ta'ala putuskan untuk kita. Kita dah usaha dan kita tawakal, alhamdulillah, kan? Dan kalau pakai mask, bawa itu, bawa ini, ikut SOP semua, tapi kena juga, maka kita kata itulah ketentuan Allah, kan? Allah dah tetapkan nak kena, kan? Itu dia. Jadi dia tak mengubah keimanan kita kepada Allah, tak mengubah. Dan bahkan kita kata memang Allah Ta'ala dah putuskan kena kepada kita, kan? Kita baca ayat Allah sebut apa? Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kita nak baca ayat tu. Jadi maknanya apa masalah bagi kita? Tak ada masalah. Yang penting kena ada usaha. Tu dia. Tawakal tanpa usaha ni tak betul. Dan kita telah meriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahawa dia pernah berkata, apabila disuruhnya berhenti mencari sara hidup supaya dapat menguruskan kerja pemerintahan, katanya, dari mana aku hendak berikan sara hidup keluargaku? Apakah kata ini salah yang boleh mengeluarkannya dari sifat tawakal? Nampak tu? Itu ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya kerja tetap kena kerja lah. Terutamanya orang lelaki, dia wajib kerja lah, kan? Dia tak boleh jadi penganggur, kena kerja. Sebab usaha tu wajib. Apatah lagi kalau dia ada tanggungan, kan? Itu dia. Okey, sikit lagi. Dan berkata pula kaum sufi itu, mengingkari siapa yang berkata makanan ini membahayakanku. Pernah diberikan kepada Abu Talib Ar-Razi, katanya, aku pernah menghadiri satu jamuan bersama-sama dengan para sahabatku, lalu dihidangkan susu dan disuruhlah aku minumnya. Maka aku enggan meminum dan berkata, susu selalunya akan membahayakanku. Selepas 40 tahun sedang aku bersembahyang di belakang makam Ibrahim, dan aku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan aku katakan, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau tahu yang aku ini tidak pernah mensyirikkanmu walaupun sekelip mata. Tiba-tiba aku mendengar sesuatu suara gaib berkata, walaupun pada hari dihidangkan susu dahulu itu. Itu dia. Benar berkata penulis cerita ini, wallahu alam, jika ia memang benar, ketahuilah bahawa siapa yang mengatakan ini membahayakanku, tentulah tidak sekali-kali dia meniatkan apa yang benda itu yang membuatkan bahaya itu sendiri, tetapi yang diniatkan itu, iaitu benda itu yang menjadi sebab kemudaratannya. Sebagaimana pernah disuarakan oleh Nabi Allah Ibrahim AS, sesuai dengan bunyi Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas,
Surah Ibrahim ayat 36. Hai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan ramai dari manusia. Jadi satu perbandingan tentang nak kaitkan dengan soal usaha, iaitu peristiwa yang berlaku yang menimpa kepada Abu Talib Ar-Razi. Abu Talib Ar-Razi ini juga di kalangan salafus salih. Jadi bila dia pergi satu kenduri, orang bagi dia susu dan dia tak minum susu. Dia kata tak nak, dia kata ni memudaratkan aku. Kita tengok kadang-kadang diri kita ni ada benda-benda yang kita tak makan, tak rasi dengan perut kita kan. Bila makan siaplah kan, makannya habis tu. Jadi inilah maksud orang ni. Bukannya dia maksudnya mengingkari atau menyekutukan Allah dari sudut Allah yang boleh, hanya Allah yang boleh memberikan kesembuhan dan penyakit. Bukan itu. Tapi sebagai usaha dia nak mengelak daripada mungkin sakit perut ke apa ke, maka dia tak minum susu. Sebab susu tu tak sesuai dengan diri dia. Jadi itulah cerita sampai satu masa dia pergi ke Baitullahil Haram, di belakang makam Ibrahim, dia semayang dan dia berdoa, dan dia dengar satu suara mengatakan, dia kata ya Allah, dia kata ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu aku tidak pernah mensyirikkan Engkau walaupun sekejap. Tiba-tiba ada satu suara gaib kata apa, walaupun pada hari hidangan susu dahulu. Maknanya cuba kau ingat balik masa orang suruh kau minum susu tu kau tak minum, adakah perkataan kamu itu bermaksud kamu mengatakan susu itu yang memudaratkan kamu, ataupun ada kuasa lain yang boleh memudaratkan kamu selain daripada Allah? Itu dia. Jadi kata penulis, dia kata sebenarnya bukan begitu maksudnya. Maksudnya bukan begitu. Maksud dia, niat daripada Abu Talib Ar-Razi ni, iaitu kesesuaian makanan atau minuman tadi terhadap tubuh dia. Dia tak sesuai. Kalau dia minum, biasanya perut dia memulas, ataupun dia tak sihat dan sebagainya. Itu dia. Kan, hari ni kita dah cukup faham. Ada istilah sains kita panggil allergy kan. Allergy. Tu dia. Kan, tak boleh makan udang. Bila makan udang besar, gaut kan. Tapi bila ada, dia bantai juga. Tu. Itu allergy juga tu kan. Dia ada dua allergy. Satu allergy dia tak boleh makan, yang kedua allergy tak boleh tengok. Tu dia. Kan? Habis ya? Dapat ada kan? Lepas tu pergi hospital jawapannya. Jadi maksudnya kita dah faham dah benda tu kan. Tak ada masalah lah. Dia kata bertepatan dengan doa Nabi Allah Ibrahim AS tentang berhala tu kan. Baik, sikit lagi. Dan telah nyata sebuah hadis daripada Rasulullah SAW yang mengatakan, tiada memberi manfaat kepadaku suatu harta seperti manfaatnya harta Abu Bakar kepadaku. Kata Nabi, naf'aini, yani tiada memberikanku manfaat, sama seperti kata orang ma darrani, yani tiada memberikanku mudarat. Dan ada lagi riwayat lain daripada beliau yang mengatakan masih ada lagi kesan dari makanan di Khaybar itu yang menggangguku. Dan ini sama dengan kata orang kalau terpotong urat leherku. Itu dia. Dan tentulah tiada lebih tinggi daripada martabat kenabian. Di sini telah dinisbahkan manfaat kepada harta dan mudarat kepada makanan. Jadi mengelakkan diri dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pelanggaran terhadap syariat. Sebab itu tidak perlu memandang kepada repekan siapa yang suka merepek itu. Jadi maksud di sini ialah nak kaitkan dengan usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar perlu dalam hidup kita kan. Sampai tengok bagaimana Nabi pernah sebut tentang harta. Dia kata tak adalah harta yang bermanfaat melainkan harta Abu Bakar. Itu dia. Jadi maksudnya nak tunjuk usaha ataupun pengorbanan yang diberikan oleh Abu Bakar dengan harta dia. Dia sumbang hartanya untuk membebaskan sahabat-sahabat Bilal, Ammar, kemudian untuk manfaat yang lain lagi. Itu dia. Jadi ada usaha yang dilakukan. Begitu juga ada sebab. Begitu juga ketika Nabi SAW di penghujung hayat baginda, Nabi sebut, dia kata masih ada kesan racun yang dimakan oleh Nabi SAW ketika di Khaybar. Khaybar nama tempat lah, tempat orang Yahudi kan. Nabi dijamu dengan makanan yang ada racun, dan Allah perintahkan Nabi makan pula tu. Tu dia kan. Jadi maknanya nak tunjuk bahawa ada sebab. Ataupun dari sudut yang lain, bukanlah racun itu yang memberikan mudarat kan. Tapi sebutan bila Nabi sebut tu, dia sebenarnya ada maksud lain.
Ada maksudnya ialah ada lagi, maknanya dunia ni sakit ni pasal dululah. Tu dia. Kan? Hakikatnya sakit itu datang daripada Allah SWT. Allah dah atur dah. Allah dah atur dah. Kamu sampai usia macam ni, kamu akan sakit begini. Apa sebabnya? Sebab had ni. Tu dia. Kan? Macam tuan-tuan, ni contoh saja ya, bukan kata tu. Oh, dah tiba-tiba berumur sakit kaki, rasa kebal. Kan? Allah dah atur dah, memang kamu dalam usia begini, kamu akan kebal, kaki kamu sakit. Dan yang ini sebab apa? Sebab dulu ada pernah aksiden. Nampak tu? Bila orang datang tanya, ada tak orang kata, kenapa kamu ni kaki kamu kebal? Ini semua takdir Allah Ta'ala. Gitu, semua takdir belaka lah kan. Tu dia. Macam orang asli lah, duduk di rumah, satu rumah kan. Orang asli, satu rumah. Dia tak ada bilik rumah dia, 16 orang duduk, ramai. Kan? Orang tanya temu ramah dia, macam mana kamu dapat anak? Tak tahulah dia kata. Tiba-tiba kami ramai je anak dia gitu. Itu. Macam takdir lah kan. Takdir. Jadi mana boleh macam itu? Mesti ada usaha kan. Itu je. Jadi itulah hakikat dia. Kena ada usaha. Tak boleh kita terus-terus sebut serah Allah Ta'ala gitu kan, tanpa ada sebab. Jadi itulah, kalau perkataan itu pun diucapkan oleh Nabi SAW, maka tak salah. Tak salah bila kita sandarkan kepada harta itu sebagai ucapan biasa kita. Sebagai ucapan biasa kita, tapi bukanlah kita kata harta dan benda-benda ini sebagai punca, sebab punca yang menentukan kita sakit ataupun tidak. Sebab itu tuan-tuan, dalam kehidupan seharian jaga-jaga sikit kita makan ubat. Pening betul kepala ni, pening kepala. Kalau balik rumah cari Panadol. Saya tu tahu Panadol boleh makan ke tidak, tak tahu. Kan ada orang kata Actifast ni tak boleh makan, saya pun tak tahu. Makan Panadol, makan lepas makan lega sakit kepala kan. Lalu kita kata Panadol lah, aku baik ni, baik ada Panadol. Dia bukan maksudkan Panadol itu menyembuhkan dia, tapi ikhtiar dia adanya satu ubat yang namanya Panadol yang menjadi sebab untuk dia sembuh. Hakikat penyembuhan itu datang daripada Allah Ta'ala. Itulah dia. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ. Jadi mohon ampun dan maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun menyinggung perasaan tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita sebut tadi dapat memberikan kefahaman dan kebaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shakiyyan wa la matruda wa la mahruma. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. سبحانك اللهم.